Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua yang subscribe, yang join the personal coaching and semua yang menonton video ini, dan semoga video ini memberi manfaat. Dan video ini adalah part 4. Okay, so basically kita telah belajar dari part 1, part 2 dan part 3, right? So, tapi saya ni jenis macam sebelum kita move to another topic, adalah lebih baik saya refreshkan korang semula berkenaan dengan di depan anda ni sekarang. Okay? Faham? Alright, so now. Okay. Korang pun tahu apa dia forex, dan korang pun dah tahu siapa dan why the price move turun naik tu is because of supply demand. That is normal. Okay, itu memang ada dalam berniaga, dia ada supply dan ada demand. Okay, so now kita tahu siapakah yang layak yang menggerakkan market di dalam chart ni. Okay, ingat kita ni kuli je sebenarnya dalam chart ni, dalam trading ni. Modal kita ni berapa je kan, termasuk saya modal berapa tu, 10 USD je mau. 10 USD je Okay, so kita siapa? So yang menggerakkan ni dia orang. 95% menyatakan trading ni gagal, dan 5% ni basically orang yang sabar, jaga money management, the bank-bank semua ni lah. Diorang jarang nak kalah lah. So why not kita ikut orang yang dah menang ni? Faham tak? Kita ikut diorang je. Kita jadi kuli pun tak apa. Di mana diorang letak order, di situ pun kita ikut sekali letak. So macam mana nak cari diorang ni? Caranya, macam mana kita nak tahu buy dan sell di mana tempat keberadaan diorang ni? Caranya adalah menggunakan your weapon is, tengok di sini. Okay, your weapon is SNR. Sebab tu saya cakap, pastikan anda betul-betul dah faham apa sebenar-benarnya SNR. Apakah sebenar-benar SNR tu? Kalau setakat tahu atap, lantai kah, semua orang boleh. Budak-budak dejah pra kah, dejah apakah, kita cakap atap, lantai, AV pun orang boleh mah. Faham? So, tak semua support dan resistance itu adalah support resistance yang perlu kita ambil. Okay, ingat. So, yang kedua, trend line. Trend line subjektif, boleh korang mark dan boleh juga korang tak nak mark. So, terpulang. Okay, ianya adalah penambah rasa ataupun confluence. Okay, yang ketiga, multi time frame. Okay, jangan cakap trend line tu tak boleh pakai, tapi memang boleh pakai. Ada orang kadang-kadang dia pening nak mark apa semua, tarik lah apa semua. So, multi time frame ni penting juga. Okay, kau kena tengok dari time frame mana, and then lepas tu nak cari entry di time frame mana. Okay, so that is multi time frame. Jangan macam selama ni korang trading 5, 6 tahun, 7 tahun, korang tak tahu sebenarnya di time frame mana sebenarnya korang nak tumpukan perhatian. Faham? Okay, selepas korang tahu your weapon ni, dah tahu your weapon, you dah ada dah, you dah mahir dah setiap weapon yang kau pakai tu, SNR korang dah mahir dah, sebulan, 2 bulan, 3 bulan korang dah memahirkan. Oh yeah, this is SNR, this is ini. Okay, so barulah tak guna kalau korang ada weapon yang canggih, kalau korang ada weapon yang terbaik di dunia, tetapi korang tak menggunakan strategi, itu sama sahaja. Buang masa. Okay, buang karan orang Brunei. So, you kena ada strategi. Alright, kena ada strategi. Maksud strategi tu apa? First, gunakanlah apa yang korang belajar tadi, SNR tu, untuk mencari direction, untuk mencari storyline, dan untuk mencari entry. Lepas itu untuk mencari exit dan risk and reward korang. Gunakan weapon tadi tu untuk, inilah strategi ni. Okay, strategi. So now, Alhamdulillah, itu pun dah selesai. Ini selesai. Kita move ke sebelah kanan di tempat yang berwarna hijau itu, support dan resistance itu. So, macam mana rupa support dan resistance? Tengok dalam bulatan ni, A dan V. Itu normal lah. Kalau A kat sini adalah resistance, kalau V di sini adalah your support. Itu basic dia, itu rupa dia, itu bentuk dia.
Itu pun kalau aku nak ajar lagi, korang kena tengok part 1, part 2, part 3 lah balik semula. Faham? Okay. So this video kau jangan jadi malas. Faham? Kau dah belajar tapi kau tak amalkan, sama juga. Lepas tu salahkan cikgu. Lepas tu dah berjaya, macam tu jadinya. Okay. Saya nak cakap So we keep positive. Okay. So support dan resistance ni, dia punya kriteria ni, maksudnya dia punya sifat-sifat ni dia macam terkejut. Terkejut ni apa cikgu? Terkejut ni naik, boom, terkejut. Dia makna sama. Semua ni makna dia sama sebenarnya. Kenapa saya bagi nama banyak ni? Nak bagi, kadang-kadang ada orang tak faham makna yang terkejut ni. Bagi bermula, faham pula dia. Bagi nama kepala, faham pula dia. Ini style masing-masing. Skill cikgu tu. Ini skill, cara mengajar. Kita tak boleh follow. Dia bagus mengajar. Banyak cakap lah cikgu ni. Sekati dia lah. Itu skill cikgu tu. Skill cikgu tu untuk memberi kebaikan kepada student dia. Untuk memberi kebaikan kepada student tu. Untuk bagi faham. Bukan nak bagi bengong student dia. Faham? So be flexible. Kita jangan terlalu betul. Bila kita dah terlalu betul, nanti kita takkan menerima kesalahan. Faham? So, maksudnya, kita jangan terlalu lurus bendul ni. Nak terkejut, nak betul-betul bulat big movement lah. Nak betul-betul significant lah. Tak. Kita macam, faham? That's why ada kriteria ni. Sebab market ni dia takkan sama. Bentuk, ini besar macam ni. Esok besar dia macam ni. Tak. So, market ni dia, be flexible. Faham? So, macam sifu kita pernah cakap, ingat Dira tu kan. Be flexible, dia cakap. Sakit perut Astaghfirullah. Okay, terkejut tu apa, dan big movement. Ini banyak orang pakai ni, big movement. Big movement ni, boom, kejatuhan yang mendadak. So, actually siapa support resistance ni sebenarnya? Actually siapa yang korang mark ni sebenarnya? Macam saya cakap, tujuan kita dalam trading ni, kita nak mencari di manakah letaknya big player ni, dan macam mana dia punya bentuk keadaan dia. Dia terkejut, macam ni terkejut, big movement, pergerakan besar. Sebab yang bergerak yang besar ni hanya siapa? Yang mempunyai uang yang banyak. Yang mempunyai uang yang banyak itu big player, mas bro. Mana ada orang yang tak ada duit dia bergerak, tak ada supply yang besar atau demand yang besar dia bergerak. Berat besar tak? Dia memerlukan volume juga. Okay, significant drop dan significant rally ni apa maksudnya? Cara dia drop tu tak terhege-hege macam penagih. Dia tak macam ni. Tak terhege-hege, macam tak ikhlas. Ini macam boom, very obvious, sangat jelas. Ni something ni, siapa ni? Macam tu. Okay, so kepala ni apa? Kepala ni macam bermula lah, sama lah. Big player apa semua ni bermula, sama je semua ni nama dia. Nak bagi faham, kepala bermula. So ini kepala di mana dia bermula jatuh. Sebab tempat bermulanya naik tu, itulah di mana keberadaan mereka tu. Faham? So waktu kita mark. So lagi sekali saya nak warning korang, saya tak rasa saya ni betul. Okay, saya tak rasa saya ni 100% accurate. Dan saya tak nak jual mimpi kepada korang. Saya tak nak korang nanti menyesal. This is forex, you know. Forex is very high risk. Okay, so apa-apa pun korang kena ada money management. Korang nak full margin, terpulang dekat korang. Korang gunakanlah teknik korang, strategi korang macam mana nak asingkan account untuk full margin. Jangan, kalau rasa baru belajar, jangan cuba-cuba untuk deposit besar. Faham? You nak Tan Sri kah? You nak apakah? Hantu kah? Apakah? Yang penting, kalau korang masih rasa belum faham, tolong depo sekecil-kecil yang mungkin. 15 USD, 20 USD, 30 USD at least. Okay, so at least korang dah masa pembelajaran tu, korang tak ada rasa menyesal kah apakah. Korang enjoy, belajar tu enjoy, bukan nak stress. Alamak, lose pula. Lepas tu tengok orang lain post profit, kau dah macam ni. So now, direction. Okay, direction ni amatlah penting.
Alright, direction. Sebelum kau nak entry, ini orang buka chart hari ni, buka chart terus entry. Mampus. Okay. Buka chart terus entry, cari entry. Relax lah dulu. Cari direction. Faham? Cari direction, berapa kena ni. Macam mana nak cari direction? Macam mana boh? Okay. First, kena tengok current market price. Okay. Direction ni maksudnya, dia nak pergi mana sebenarnya market ni? Kalau kita tahu, dia nak pergi ke situ. Contoh macam, dia nak pergi London. This couple nak pergi London. So, dia kena transit dulu ke Dubai. Nak isi minyak lah dulu. Sama lah macam macam. Tapi kita tahu, yang penting dia nak pergi ke London. Dia berhenti sekejap, dia sideways sekejap ke, dia full back sekejap ke. Yang penting, direction dia nak pergi ke London. Macam tu, guys. Alright. So, look on your first left. Utamakan yang first left dulu. Yang the latest one. Jangan nak tengok tiba yang lama-lama punya. Yang ujung sekali. Apa entah nanti aku explain dekat chat. So, utamakan yang first left. And then point A dan point B. Okay. So now, basically, saya suka tengok direction weekly, daily, macam tu lah, monthly. Dan orang akan tanya saya, kenapa cikgu suka tengok di weekly, monthly? Macam tu lah. Okay, so but first, macam mana bentuk SNR tu dulu? Maafkan saya. Macam mana bentuk SNR tu? Saya tadi baru explain benda tu. Okay, now I'm going back to SNR. Okay, I'm going back to SNR. Okay, so contoh, any time frame boleh. Okay, because I'm not talking about entry yet. Okay, saya nak explain berkenaan tentang SNR dulu. Okay, SNR dulu. Mengenal macam mana bentuknya SNR. Menggunakan kriteria tadi. Okay, ini SNR. Ini resistance. Kenapa cikgu di situ? Lepas sideways, boom. Berlaku significant drop, berlaku terkejut, berlaku big movement, berlaku apalah macam-macam kepala-kepala di situ, nampak? So ini yang sangat obvious. Ingat, kalau nak mark SNR, carilah SNR yang sangat obvious, yang nampak, yang jelas, bukan yang macam sama-sama. Mana satu ni? Itu bukan. Cari yang mudah untuk nampak. Contoh ni, mark this one. Sekali dengan shadow dia. Kenapa shadow cikgu? Shadow tu berharga. Gapo ni? Ini high bermulanya di sini. Okay, faham? Alright, lagi. Yang kedua, contoh yang kedua. Ni. Turun. Turun. Naik. Ini pun dipanggil support. Nampak? Dia reject, lepas tu naik. Why dia ambil di situ cikgu? Jawapannya, kenapa? Mengapanya dia ambil di sana? Lepas turun yang mendadak, lepas tu dia reverse, pom. Sebab ini weekly sayang. Ingat tak? Ada orang tanya saya, cikgu kenapa kena weekly? Sebab weekly ni dia contoh macam kerangan panjang, tapi dia merumuskan semua. Siapakah kepala segala kepala macam. So weekly is very strong. Right? So now berlaku kejatuhan, significant drop, bermula apa semua. So kalau korang buka daily memang macam ni nampak ataupun H4. Dia weekly macam ni tapi dia H4 pecahan. Ini yang buat orang pening ni. Tu nanti sabar. Okay? So ini mengenal dulu kriteria dia. Faham? Okay, kenapa berhenti di sini? Sebab dia reject support di sebelah ni. Significant yang naik yang sedap. Daripada sini. Sebab yang memula-mulakan naik ni adalah ni. Siapa ni? Sebab big player ni nak deal balik dengan big player yang lama. Nak deal balik. Sebab tu orang yang ada duit. Nak deal sini. Faham? So that is support and resistance. Easy mah. Kalau korang nak senang, ubah lancat. Tak ada masalah. Ubah lancat. Settle. Okay? Macam ni, ubah lancat. Nampak kan jelas?
Ni. Okay. Ini. Sini. Boom. Faham? Okay. Boom. Naik. Ini. Lepas marking line chart, guna candlestick terus. Marking lagi dengan shadownya. Faham? So, now we go to direction. What is your direction? Okay. Contoh macam market sekarang. Market sekarang ni, tunjuk mana current market price. Itu yang first yang kita kena cari dulu. Where is the current market price? So, kita kena tanya, kenapa kau tercampak di sini bro? Harganya, dari mana kau mula boleh turun dan naik So, kita tengok cerita dia sebelum ni. Oh, dia naik daripada sini. Oh, daripada sini. Kenapa dia naik daripada sini Ini dipanggil direction atau storyline. Saya masukkan sekali. Storyline. Kenapa storyline ni penting? Sebab kau kena tahu cerita dia awal dia macam mana dan di mana dia akan ending dia. Macam contoh kau temankan mak kau tengok Netflix tapi mak kau dah tengok episod 11 tapi kau baru nak tengok ke episod 11, memang kau bengang Kau kena tahu daripada episod 1 dia macam mana cerita dia. Sebab kau kena habiskan cerita ni. Kau kena tahu penghabisan dia macam mana, di mana dia kena berhabisan. Macam tu. Contoh dia di sini, ini adalah dia punya point A. Kenapa dapat ni lah? Boom. Okay. Dia punya point A. Macam saya cakap, point A dia akan menuju ke point B. So sepanjang dia naik ni, kita tahu dia reject ni, kita tahu dia akan naik. Mesti pergi ke menuju ke B. Apa? SNR lah mak. Ni, boom. Kejatuhan yang mendadak di situ. Ini point B. Kenapa tak di atas? Boleh juga. Tunggu breakout dulu. Sebab ini pun kuat juga. Jatuhan yang mendadak. Tunggu breakout dulu kalau dia naik. Ni B1 dan B2. That's how I tengok direction. Macam contoh lah masa hari tu kan market saya cakap. Korang cari buy je. Cari buy. Dan alert di kawasan ni. Contoh di sini kan. Buy. So masa dia naik tu, dia reject tu naik tu di lower time frame, carilah re-entry. Itu yang saya cakap kan, storyline macam ni. Faham? Ini weekly, tapi di H4 dia buat macam ni. Breakout, pull back. Faham? So itu direction. So this is your point. Your point what? Kita kalau marking direction by zone sahaja, tak perlu nak cun-cun lah, precise lah, apalah Okay, point A to point B. So, apabila nak dekat-dekat dengan point B tu, kurang-kurangkan buy. Kenapa cikgu nak kena kurang-kurangkan buy? Sebab apa? Kena kurang-kurangkan buy. Sebab apa? Sebab, kau tahu siapa ni yang buat kejatuhan mendadak di situ? Mesti ada duit mah. Macam contoh di tempat tu pernah jatuhnya nuklear. Dan tempat tu masih lagi ada radiation dia. Masih ada kesan dia. Masih ada kesan sampingan dia. Kalau kita nak dekat-dekat sini, mesti ada berlaku rejection. Mungkin dalam 100 pip kita boleh dapat cakap. Macam tu. So, I'm talking about now direction and storyline. Itu je. Faham? Contoh macam hari tu di sini. Janganlah kau cari entry di weekly. I'm talking about your direction, storyline dulu. Bab entry nanti. Sabar satu persatu. Okay, lepas tu naik dan jatuh. So, market reject di area ni, zone ni. Dan naik, reject. Nampak zone, buy kan di sini. So, this is your point A, this is your point B. Nak menuju ke sini. So, sepanjang ni mustahil lah dia tak bagi re-entry beberapa minggu. Dalam seminggu ada 5 kali nak trade. So, ini candle sebiji seminggu, 5 hari. Pecahan dalam tu. Faham? Okay? InsyaAllah. So, that is direction dan storyline. Once kau dah faham benda ni, direction dan storyline, InsyaAllah, senang nanti. Walaupun kau floating manapun kau buy kan, tengah floating, pull back, no matter what, dia akan balik semula naik. So, itulah kelebihan kalau kau ada direction. Faham? Alright. So, nasihat saya, sentiasa positif, kurangkan berdrama. Itu saja. Alright. So, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera.